Baik saudara, seterusnya perkembangan dari Sabah. Antara fokus pembinaan lebuh raya Pen Borneo, laporannya langsung bersama Redwin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ya Zahira, pembinaan lebuh raya Pen Borneo Fasa 1 dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2028. Fasa 1 terdiri 35 pakej yang terbahagi kepada Fasa 1A dan Fasa 1B dengan jumlah panjang sekitar 706 kilometer. Menteri Kejaraya Datuk Insinyur Syekh Helmi Yahya berkata Fasa 1A dijangka siap pada Oktober 2026 manakala Fasa 1B pada September 2028. 4 pakej kerja telah pun siap pembinaannya. 28 pakej kerja sedang dalam pembinaan. 2 pakej kerja sedang dalam peringkat memuktamadkan perolehan, manakala 1 lagi pakej kerja dalam peringkat pengeluaran surat setuju terima. Beliau menjawab soalan adun dilantik Datuk Seri Panglima Yong Teck Lee dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Fasa 2 melibatkan jajaran Tamparuli Ranau dijangka sekitar 98 km dan Fasa 3 jajaran Kimanis, Keningau, Kalabakan, Tawau dengan jarak 432 km masih dalam peringkat perancangan bergantung kelulusan dan keupayaan kewangan kerajaan. Kos keseluruhan pengambilan balik tanah bagi projek Pen Borneo Fasa 1 adalah berjumlah 2.53 bilion ringgit. Pembayaran pampasan tanah kepada pemilik tanah diselesaikan melalui tata cara yang telah ditetapkan Jabatan Tanah dan Ukur, termasuk pewartaan, penilaian, pemberian tawaran, penerimaan tawaran daripada pemilik tanah dan seterusnya proses pembayaran. Untuk laluan curam Kimanis Papar dan pelindungan hidupan liar pula, kerajaan merancang untuk memasang pagar elektrik sebagai langkah keselamatan. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat belum mempunyai cadangan untuk mengecualikan pembayaran kos rawatan dialisis. Menterinya Datuk James Ratib bagaimanapun berkata pesakit buah pinggang yang berpendapatan rendah boleh memohon skim bantuan AM daripada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah. Bantuan tersebut bagi meringankan beban pesakit termasuk kos pembayaran rawatan hemodialisis. Sehingga November 2024, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah merekrutkan seramai 21,504 orang penerima skim bantuan AM dengan jumlah perbelanjaan sebanyak RM4,719,740 dan 732 orang jumlah penerima adalah pengidap sakit buah pinggang. Beliau menjawab soalan adun silam Dumi Pangeran Masdal. Sabah merekodkan 2,182 pesakit kegagalan buah pinggang tahap akhir dengan 1,385 pesakit menjalani rawatan hemodialisis. Manakala selebihnya 797 pesakit menjalani dialisis peritoneal ambulatory berterusan. Kerajaan negeri terus komited dan berusaha menangani isu miskin tegar dan kategori miskin menerusi program Menoktahkan Miskin Tegar Fasa 2 tahun 2025. Pembancian dan pemantauan kepada Ketua Isi Rumah KIR dan Ahli Isi Rumah AIR akan diteruskan terhadap nama yang tersenarai dalam log figure Fasa 1 tahun 2024 dan data dinamik dalam pengkalan data e-Kasih. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata turut diberi perhatian KIR dan AIR yang tercicir dalam senarai e-Kasih untuk didaftar masuk ke dalam sistem PADANS bagi tujuan intervensi bantuan bersesuaian. Program Menoktahkan Miskin Tegar Fasa 2 tahun 2025 juga turut memfokuskan kepada 6 teras utama. Ia meliputi penambahbaikan pemberian rumah mampu milik, peningkatan jenis bantuan pendidikan dan latihan kemahiran, bantuan tunai bersasar, peningkatan ekonomi sara hidup, penambahbaikan program bantuan kebajikan serta peluang pekerjaan. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri melalui inisiatif Ekonomi Biru juga akan membuka ruang dan peluang ekonomi serta pekerjaan kepada rakyat di Sabah, terutamanya golongan miskin dan miskin tegar. Datuk Nizam mewakili Ketua Menteri menjawab soalan adun terlupit Datuk Johnny Pon J. Kurum, adun Ilopura Calvin Chong, adun Gumgum dan adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin dalam persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu.
Kerajaan negeri akan mengumumkan lock figure untuk program pembasmian kemiskinan dan miskin tegar fasa 2 tahun 2025 dalam tempoh terdekat. Terdahulu, Datuk Nizam memaklumkan usaha kerajaan negeri dalam pengurusan pembasmian miskin tegar di Sabah menggunakan dua jenis data, iaitu data log figure dan data dinamik. Setakat September lalu, Sabah merekodkan 68,089 KIR berstatus miskin, manakala 3,978 KIR berstatus miskin tegar. Sementara itu, menjawab soalan adun sama, Datuk Nizam memaklumkan Sekretariat Sabah Maju Jaya SSMJ sedang dalam proses menjejaki KIR yang tidak berdaftar dalam pengkalan data e-Kasih dan layak mendapat intervensi bantuan. Berdasarkan kerja-kerja profiling di lapangan, petugas SSMJ berjaya merekodkan 268 KIR yang tidak berdaftar dalam pengkalan data e-Kasih. Antara faktor adalah masalah kewangan, kekangan pengangkutan, tiada akses kepada pendaftaran dalam sistem talian e-Kasih dan keengganan KIR mendaftarkan diri kerana malu. Kerja-kerja susulan di lapangan akan diteruskan bagi memastikan tidak ada rakyat yang tercicir dalam program menoktakan miskin tegar di masa akan datang. Kerajaan negeri yakin bahawa lebih ramai lagi penduduk yang masih berstatus miskin tegar tetapi tidak berdaftar dalam sistem e-Kasih. Ketika ini, SSMJ sedang menambah baik banci data kemiskinan dengan 13 indikator tambahan khusus untuk Sabah bagi penentuan status kemiskinan dan cadangan intervensi bantuan. Turut dibangunkan sistem pangkalan data kemiskinan negeri Sabah Padans untuk penyimpanan data, solusi intervensi bantuan dan rujukan silang pada masa akan datang. Kerajaan negeri berpegang teguh untuk mengekalkan tuntutan formula asal pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan di Sabah. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Julita Mojungki berkata, rundingan bagi tuntutan mengikut formula pengiraan ini masih menunggu tindakan lanjut daripada Kementerian Kewangan Malaysia. Menurutnya, satu kajian telah dibuat untuk mengambil pendapatan, membuat pengiraan anggaran dan jumlah pemberian khas dengan menggunakan data yang tersedia serta andaian munasabah daripada kajian yang dibuat untuk menganggarkan hasil kerajaan persekutuan. Seperti yang termaktub di Perkara 112C dan bahagian 4 jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan, iaitu 2/5 atau 40% daripada hasil bersih persekutuan di Sabah. Rundingan bagi tuntutan mengikut formula pengiraan ini masih menunggu tindakan lanjut Kementerian Kewangan Malaysia dan saya percaya rundingan tersebut akan diadakan bersama pihak kementerian tidak lama lagi. Datuk Julita menjawab soalan Adun Sekong alias Sani. Pemberian bantuan aktiviti guru dan ibu bapa Sabah bagus perlu dipermudahkan bagi membolehkan semua persatuan ibu bapa dan guru PIBG sekolah memanfaatkan inisiatif berkenaan. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran mencadangkan agar bagus dijadikan geran tahunan bagi melaksana program dan aktiviti di sekolah masing-masing. Bercakap kepada RTM, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran memaklumkan ketika ini kerajaan negeri menyalurkan bantuan bagus sebanyak RM2,000 secara sekali bayar. Bagi peruntukan bagus untuk sumbangan kepada PIBG, ini sangat PIBG sangat memerlukan peruntukan seperti begini. Cuma saya cadangkan kepada kerajaan negeri dipermudahkan. Tambah beliau, kerajaan negeri sentiasa mengutamakan sektor pendidikan negeri bagi membolehkan semua pelajar menikmati akses pendidikan tanpa ketirisan. Ia termasuklah mengekalkan beberapa inisiatif bantuan, antaranya bantuan Ihsan Sekolah Sabah Bisbah, bantuan khas program pendidikan bantu, bantuan Ihsan Komputer Baik, bantuan khas tunai peperiksaan bakti dan bantuan Ihsan Tabungan Pendidikan Negeri Bistari. Baik, sekian perkongsian berita dari Sabah untuk petang ini dan untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama dengan Zahira dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Zahira. Baik, terima kasih Redwin. Seorang wanita maut selepas dirempuh kereta api di hadapan Kampung Petagas Putatan tengah hari tadi.
Ketika kejadian, mangsa dan anaknya itu dirempuh kereta api dari Putatan menghala ke Kota Kinabalu ketika melintas landasan. Wanita berkenaan diseret sejauh 20 meter dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Ya, tapi bila tanya dengan budak tu, dia kata mama dia. So saya pergi tengok, mama dia memang sudah tak ada lagi lah. Putus kaki. So budak tu tengok kaki dia, jadi saya tutup kaki dia guna plastik tadi, payung. Kanak-kanak itu kemudian dikejarkan ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut.